Salam sejahtera, anda menonton cerita di Sebalik Berita, tetapi sebelum saya nak mulakan segmen cerita pada petang ini, kalau boleh saya nak bawakan kepada anda sedikit perkembangan terkini. Ini sudah tentu terkait tentang status terkini pemulihan bekalan air khususnya di wilayah Petaling, Klang, Shah Alam, Gombak, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kuala Langat dan juga Kuala Selangor, yang mana dimaklumkan sehingga jam 3 petang pemulihan bekalan air di 958 kawasan yang terjejas telah pun mencapai tahap 78% dan difahamkan daripada kenyataan Selangor yang mana mengatakan tempoh masa gangguan dan juga pemulihan bekalan air di kawasan-kawasan yang terjejas adalah berbeza bergantung kepada jarak lokasi premis pengguna dan tekanan air pada sistem agihan bekalan air. Dan difahamkan juga dalam kenyataan yang sama yang dimuat naik di laman Facebook Selangor yang mana mengatakan status pemulihan kawasan yang terjejas pilih air awam serta stesen pengisian air komersial boleh didapati di pautan hentitugas.airselangor.com, dan pastinya laporan itu akan kami bawakan di esroawani.com. Baik, untuk segmen yang pertama dalam segmen cerita ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Radi Muslim kerana baru-baru ini kita telah pun dikabarkan tentang satu aktiviti melombong emas secara haram yang dilakukan di Sungai Boleh Ulu Segama Malwa, dan ini yang sendiri dimaklumkan oleh Pasukan Gerakan AMN PGA apabila pihak mereka menemukan peralatan dan juga kelengkapan yang dipercayai tujuan bagi aktiviti haram tersebut, dan kami juga difahamkan pelbagai barangan termasuk makanan dan juga pakaian turut ditemui. Dan kalau boleh pada waktu ini saya nak bersama dengan Radi kerana Radi membuat satu laporan khas untuk menyingkap sisi lain laporan di Sebalik Berita khususnya berkaitan dengan aktiviti pelombongan haram ini. Radi, mungkin boleh dikongsikan sebelum nak bercerita tentang laporan khas ini, mungkin tak ramai yang tahu tentang lokasi sebenar aktiviti melombong secara haram yang dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab ini. Mungkin boleh dikongsikan kedudukan sebenar di kawasan itu. Mungkin boleh dikongsikan, Radi. Ya, baik Fauzi. Untuk lokasi ini, ia terletak lumbung haram ini dia terletak di kawasan bandar yang terdekat iaitu Bandar Lahadatu. Dia terletak dalam hutan simpan Ulu Segama Malwa, iaitu di dalam kawasan Lembah Danau. Dan untuk lokasi ini, dia mengambil masa, kalau dari Lahadatu ini dia ambil masa untuk sampai ke kawasan hutan simpan Ulu Segama ini dalam sejam lebih perjalanan lah. Dan jarak perjalanan dia adalah sejauh 60 lebih daripada 60 km lah begitu. Fauzi. Radi, mungkin boleh dikongsikan tentang laporan khas yang akan disiarkan pada malam ini. Radi dan juga juru kamera bagaimana mendapat input ataupun laporan berita berkaitan dengan khususnya aktiviti pelombongan haram, kerana difahamkan ini bukan perkara baru, telah pun bertahun-tahun dilakukan oleh individu-individu terbabit khususnya di kawasan yang disebutkan oleh Radi tadi. Mungkin boleh dikongsikan sedikit mengenai perkara itu? Okey, baik. Penemuan lumbung emas haram ini sebenarnya dia sudah diketuai oleh pihak Jabatan Perhutanan Sabah sejak sekian lama. Cuma mereka kekurangan maklumat dan mereka juga ada membuat pencarian dan kemudian namun tidak menemuilah tempat ni. Sukar untuk menjalankan pencarian sebab kawasan dia memang sangat jauh. Kemudian pada tahun ini diadakan satu operasi bersepadu khazanah yang meliputi dan melibatkan pelbagai agensi penguatkuasa, termasuklah Jabatan Hutan dan Pasukan Gerakan AMN khususnya unit Tiger Platon, dan juga Jabatan Hidupan Liar, pasukan polis PGO, Pasukan Gerakan Udara, daripada PDRM sendiri turut terlibat dalam operasi ini. Dan kemudian untuk di kawasan Lahadatu mereka masukkan operasi untuk mencari lumbung haram ini. Dan baru-baru ini kita ada menerimalah jemputan untuk sama-sama menyertai operasi khas ini dan untuk membuat liputan bersama. Dan aktiviti lumbung haram ini sebenarnya dia sudah berlaku menurut maklumat yang mereka perilihi lah. Dia sudah berlaku sejak tahun 1950-an lagi, iaitu lebih daripada 30 tahun lalu. Cuma Jabatan Perhutanan sendiri ada cuba mencarilah, cuma memang sukar sebab kawasan dia bukan mudah untuk ditembus. Dan dalam operasi ini yang bermula pada bulan 8 lalu, pasukan gerakan AMN dengan agensi-agensi yang lain ni
membuat pencarian pada kali yang pertama. Mereka mengambil masa dalam 7 hari. 7 hari berjalan dalam hutan, mendaki bukit, menuruni bukit, dan juga mereka berjalan dalam sungai yang kadangkala sampai ke paras pinggang, paras paha begitu, dan di paras betis untuk sampai ke lokasi ini. Dan pada hari ke-7 alhamdulillah pasukan ini berjaya jumpa tempat ini dan kemudian membuat penggeledahan. Kemudian selepas itu dalam beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian mereka adakan lagi sisi penggeledahan semula lah, masuk ke tempat tu sebanyak empat siri operasi ke tempat tu telah diadakan setakat ni. Fauzi. Radi, daripada kisah yang dikongsikan oleh Radi tadi, pihak berkuasa mengambil masa lebih kurang dalam 7 hari untuk menemukan lokasi ataupun tempat yang betul-betul yang dikatakan kawasan yang dijadikan aktiviti melumbung emas secara haram ini. Kau boleh dikongsikan, mungkin ada cerita-cerita oleh penduduk sekitar ataupun penduduk kampung yang terdekat yang mengetahui sebenarnya aktiviti itu telah pun berlanjutan selama berpuluh tahun, dan mungkin boleh diceritakan tentang saya difahamkan sekurang-kurangnya ada lebih kurang ada 3 atau 4 orang sudah pun ataupun sebelum ini telah pun meninggal dunia akibat daripada aktiviti melumbung secara haram ini, dan difahamkan kematian mereka juga agak tragis ataupun sadis sekali. Mungkin daripada situ mungkin boleh dikongsikan cerita-cerita daripada penduduk kampung yang dikongsikan sendiri khususnya kepada Radi. Okey, baik Rozi. Setakat ni yang kawasan ni kan dia memang kawasan hutan simpan kelas 1 dan memang dia tiada perkampungan lah, tapi di dalam tu dia memang ada staf daripada jabatan-jabatan perhutanan sepertinya, dan juga daripada Yayasan Sabah sendiri dan juga banyak lagi lah NGO yang turut bekerjasama untuk melindungi khazanah di situ. Cuma apa yang menarik perhatian saya dalam kegiatan pelumpungan ini, apa yang kami dimaklumkan, sejak 30 tahun lalu terdapat 4 kematian yang dilaporkan berlaku melibatkan pelumbung haram ini, dan 2 kematian yang dilaporkan memang boleh dikatakan sangat tragis lah, sebab ada dua orang ni dilaporkan pernah tertimbus di dalam lombong, di bawah terowong itulah, di dalam lombong haram tu, dan mayat mereka dibiarkan begitu saja sebab kemungkinan berdasarkan pada maklumat apa yang dimaklumkan lah, mereka ni sudah jadi adat atau budaya bila seseorang tu tertimbus dalam runtuhan tu, mereka tiada perlu ditinggalkan begitu saja, dan usaha untuk mencari menyelamat tu tidak dilakukan lah, dan itu memang sudah adat budaya pelumbung ni lah, dan mungkin juga disebabkan oleh kepayahan lah, sebab tempat tu pun susah untuk masuk, jadi untuk mendapatkan bantuan dari luar untuk mencari dan mengesan tu pastinya mereka, dan melihat kepada kegiatan tu satu aktiviti yang haram, jadi mungkin diorang pun tidak akan mendapatkan bantuan daripada pasukan keselamatan dan sebagainya. Tapi kami sempat menemubual timbalan PJA Sabah berkaitan ini. Kita dengarkanlah hasil temubual ini. Setakat yang diketahui maklumat yang kita terima, ada 4 kematian di dalam aktiviti ini, yaitu 2 daripada kematian itu disebabkan kemalangan terperangkap dalam runtuhan di terowong emas tadi, dan maklumat yang kita terima juga mengatakan bahwa mana-mana terowong yang dipalang X menggunakan kayu itu adalah tanda di mana ada mangsa di dalam. Radi, daripada yang kita dengarkan daripada timbalan Komander PGA Brigade Sabah, Assistant Commissioner Taufiq Ahmad, yang mana mengatakan ada tanda X, itu adalah lokasi tertimbusnya mayat bagi mereka yang melakukan aktiviti melumbung secara haram ini. Tadi disebutkan ada 4 nyawa terkorban sepanjang yang diketahui sepanjang aktiviti melumbung emas secara haram yang dilakukan di Lembah Danum ini. Kesemuanya boleh dijelaskan, adakah kesemuanya disebabkan aktiviti melumbung ataupun ada sebab-sebab lain? Baik Rozi.
Secara keseluruhannya di sana ada 4 kematian lah setakat ini yang berdasarkan pada maklumat yang diterima. Dan 2 daripadanya ditimbus akibat runtuhan terowong tu, dan 1 lagi akibat daripada pembunuhan. Di mana yang pelompong-pelompong ni bergaduh sama mereka ada, dan kemungkinan disebabkan ketidakpuasan hati lah, disebabkan oleh pembahagian tugas, di mana ada yang marah tugas dia terlalu berat, dan ada juga mungkin yang tidak puas, yang bila dia bertugas tu dia mudah mengambil emas tu. Jadi itu yang menyebabkan pergaduhan berlaku sehingga menyebabkan kematian lah di dalam terowong tu. Dan salah satu lagi kematian disebabkan oleh penyakit lah. Sebab di sana tu dia tempat dia jauhkan dan dalam kawasan hutan, dia kena penyakit malaria dan mati di dalam hutan tu lah, Fauzi. Radi, selain pada kita melihat kepada aktiviti melombong emas secara haram ini, itu adalah satu jenayah. Yang keduanya, sisi lain yang perlu dilihat dan juga difikirkan adalah bagaimana aktiviti haram ini sebenarnya salah satu aktiviti ataupun perbuatan yang merosakkan alam sekitar. Mungkin boleh dikongsikan, sebab di awal-awal tadi saya ada nampak ada visual yang dikongsikan oleh Radi sendiri, yang mana pokok ataupun bahagian akar kayu banat itu ditebuk untuk dijadikan dulang emas. Mungkin ada cerita yang boleh dikongsikan, Radi, berkaitan dengan perkara itu? Baik, Fauzi. Oh ya, itu antara kesan-kesan lah kegiatan lumbung emas haram ni. Bila dorang berkampung di sesuatu tempat tu, dorang akan gunakan segala khazanah yang ada di situ. Contohnya macam kayu banir tu. Kayu banir ni seperti kita tahu dia sangat berharga lah kan. Jadi akar kayu tu dorang akan ambil, dorang potong untuk dijadikan sebagai dulang. Kerana dorang di dalam ni dorang kekurangan peralatan. Jadi mereka akan gunakan apa-apa yang ada di keliling mereka untuk mereka menjalani kehidupan dan menjalankan kegiatan kerja dorang ni. Contohnya kayu banir itulah dorang akan tebuk dia punya akar tu, lepas tu kayu-kayu pun mereka akan gunakan untuk buat pondok begitu. Dan selain daripada itu, dia punya kesan lain, di situ terdapat banyak lubang terowong tu kan, dan dia membagi kesan kepada hidupan liar lah. Mungkin kemungkinan boleh menyebabkan hidupan liar dan binatang akan terperangkap di dalam tu, sebab dia sangat dalam, dia dalam 10 kaki ke bawah. Ada juga yang lebih daripada 10 kaki ke bawah, dan bila ada hidupan liar yang masuk memang pasti sukar akan keluar. Dan satu lagi di situ, dia menyebabkan kegiatan dorang ni boleh menyebabkan pencemaran air sungai di situ, sebab dia terletak di bahagian hulu sungai. Dan pernah sebelum ni, masa dalam operasi yang awal dulu, bila pasukan petugas ni mengambil air sungai tu, dia jernih dah, tidak terlalu jernih lah, dia ada keruh sedikit. Cuma bila air di dalam hutan ni, dia sepatutnya boleh diminum terus, sebab dia daripada air sungai yang bersih kan, jadi sepatutnya dia boleh diminum terus. Tapi bila mereka minum terus tanpa tapis, tanpa menggunakan alat penapis, ada anggota operasi terlibat yang mengalami sakit perut. Jadi itu antara kesan-kesan daripada aktiviti kegiatan haram ini, Fauzi. Okey, saya ada lebih kurang dalam 1 minit yang akhir. Mungkin Radi boleh kongsikan apa selepas ini dalam laporan khas yang dibuat ataupun yang dilakukan oleh Radi sendiri, siapa ataupun apa laporan susulan yang akan dibuat selepas ini? Baik, Fauzi. Selepas ni kita akan menyiarkan laporan berkaitan dengan tindakan atau langkah seterusnya daripada Jabatan Perhutanan Sabah sendirilah. Sebab hutan simpan ni dia hutan simpan kelas 1 dan dia memang terletak di bawah kuasa Jabatan Perhutanan Sabah. Jadi kita akan dapatkan apakah tindakan dan langkah seterusnya dalam mengekang kegiatan ini dan menghentikan. Cuma apa yang kita mau maklum awal di sini, operasi bersepadu khazanah ini akan diteruskanlah. Ini sebagai salah satu langkah lah yang diambil untuk mengekang kegiatan lombong haram ini, Fauzi.
Okay, baik, terima kasih kepada Radio Muslim, wartawan Awani Borneo yang mana berkongsi tentang laporan khas yang akan disiarkan pada malam ini, khususnya melihat kepada aktiviti melombok emas secara haram di Sungai Boleh dalam hutan simpan Ulus Gama Malua di Lembah Danum Lahad Datu. Laporan khas yang versi panjangnya anda boleh saksikan pada malam ini di Awani 745 dan juga Sinar Awani. Cerita berehat seketika kembali selepas ini.